saya Afifah Irdina binti Ahmad Zaki, nombor kad matrik I21305954. Pada hari ini kumpulan kami akan membincangkan tentang etika, isu berkaitan etika dalam pekerjaan. Okey, seperti yang kita tahu, isu etika dalam pekerjaan ni sering berlaku. Okey, apakah isu etika dalam pekerjaan? Okey, seperti yang kita tahu, etika ni adalah salah satu kepada sikap atau tingkah laku seseorang itu. Okey, sebagai contoh pekerja yang bagus, dia akan mematuhi segala etika-etika yang telah ditetapkan oleh syarikat. Okey, sebagai contoh, pekerja itu telah menjalankan tanggungjawabnya dengan sempurna. Okey, pekerja itu dia patuh segala peraturan yang ada, dia amanah dengan kerja dia. Okey, itu adalah contoh-contoh etika yang bagus. Okey, etika juga terbahagi kepada etika-etika yang negatif, yang buruk. Okey, di mana seseorang itu yang tidak beretika. Okey, tidak beretika ni maknanya katanya dia tak jalankan tanggungjawab dia dengan sempurna lah. Dia telah pecah amanah. Dia tak buat kerja dengan sempurna, dia gagal tanggungjawab dia sebagai seseorang pekerja. Okey, so seperti yang kita tahu, etika ni akan ada dalam satu organisasi. So setiap organisasi tu dia kena patuh dengan etika yang telah ditetapkan oleh syarikat itu sendiri. Sini kumpulan kami telah mendapat beberapa sumber dan artikel untuk kami kongsikan. Okey, contohnya ialah seperti isu etika di dalam pekerjaan, di mana Nurul Hidayah telah melaporkan bahawa kaki tangan Jabatan Pendaftaran Negara iaitu JPN Pulau Pinang telah ditahan oleh pihak polis bagi membantu siasatan kes sindiket penjualan my card kepada warga asing. Okey, di sini kita nampak yang bahawa yang Nurul Hidayah ini tidak melaksanakan tanggungjawabnya di dalam pekerjaan. Okey, sebagai contoh, dia telah melanggar polisi syarikat itu, polisi JPN itu sendiri. Dia gagal memenuhi tanggungjawab. Dia gagal memenuhi tanggungjawab dan dia telah melanggar amanah yang diberikan oleh JPN. Okey, hal-hal seperti ini kita tak boleh nak pandang remeh, sebab dia akan bagi, bila dia dah contoh macam Nur Hidayah ni, bila dia dah langgar etika dalam pekerjaan, dekat sini dia akan ganggu pentadbiran negara kita tau. Okey, negara kita akan jadi terancam. Sebab apa? Sebab orang luar dapat IC dengan senang. Bagi duit, rasuah, diorang dah dapat IC. So diorang boleh buat sesuka hati dekat negara kita. Bayangkan kalau diorang boleh panggil lagi orang-orang luar untuk datang dekat negara kita. Negara kita makin lama makin akan rosak. Sebab apa? Sebabkan warga-warga asing ni. Ada warga-warga asing yang elok, tapi bayangkan warga-warga asing yang dapat IC tu, warga-warga asing yang diorang punya perangai sangat-sangat teruk. Ia akan bagi beban untuk negara kita lah sebenarnya. Okey, artikel yang seterusnya ialah kaki tangan awam yang telah didedahkan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bahawa terdapat aktiviti penyeludupan yang berlaku di negara kita. Selain itu, aktiviti jenayah penyeludupan migran juga berlaku di sempadan-sempadan negara, sama ada melalui darat ataupun laut. Okey, seperti yang kita tahu kan, penyeludupan ni sering berlaku, tapi penyeludupan ni akan berlaku sekiranya ada orang dalam yang tolong. Okey, so kat sini kita kena alert tau dengan negara kita, supaya SPRM akan lagi ketatkan undang-undang. Siapa-siapa yang melanggar undang-undang tu, pekerja-pekerja yang ambil rasuah, just buang je diorang and bagi je hukuman yang setimpal. Sebab diorang telah merosakkan nama negara kita, and diorang, orang-orang yang menyeludup ni bebas daripada cukai. Kat sini ekonomi negara kita akan merosot. Seterusnya kita pergi kepada objektif kajian yang telah dikaji. Antara objektif kajian yang pertama adalah untuk menerangkan mengenai etika kerja dalam sesebuah organisasi. Seperti yang kita tahu, etika kerja ni dia merupakan aspek yang paling penting dalam sesebuah organisasi untuk meningkatkan operasi dan juga prestasi organisasi. Setiap pekerja tu dia hendaklah mempunyai etika kerja yang tinggi dan mematuhi kod etika serta peraturan yang telah dibentuk oleh sesebuah organisasi tersebut supaya tidak dipandang remeh oleh organisasi lain dan juga masyarakat lainnya.
Objektif kajian yang kedua pula adalah untuk mengenal pasti isu-isu tidak beretika yang telah terjadi di tempat kerja. Setiap organisasi tu dia tidak larilah daripada berhadapan dengan permasalahan salah laku etika di tempat kerja. Antara isu-isu yang sering terjadi adalah seperti datang lewat ke tempat kerja, ponteng kerja dengan sengaja, tidak mengikut arahan yang telah ditetapkan, menyalahgunakan peralatan pejabat, melanggar polisi syarikat, mendedahkan maklumat syarikat dan sebagainya yang telah dilarang oleh syarikat tersebut. Seterusnya kita pergi kepada objektif kajian yang ketiga. Antaranya adalah untuk menerangkan konsep etika, sama ada etika kerja dalam Islam dan juga etika kerja Islam. Menurut Bikun pada tahun 1998, dia mendefinisikan tu etika sebagai set prinsip moral yang membezakan antara yang betul dan juga yang salah. Ia merupakan perkara yang normatif kerana kita perlu melakukan ataupun menahan daripada melakukan perbuatan tersebut. Konsep etika menurut Abeng pada tahun 1997 pula, dia menyatakan konsep etika kerja dalam Islam merupakan salah satu cara untuk meningkatkan prestasi kerja dalam kalangan umat Islam. Al-Quran juga turut menyebut tentang kejujuran dan keadilan dan melarang adanya sifat malas dan juga membazir masa. Objektif kajian yang keempat pula adalah untuk mengenal pasti integriti ketua dan juga religiosity dalam etika kerja Islam. Integriti ketua dalam etika kerja Islam menurut Morgan pada tahun 1993 ni, ke atas kaki tangan peringkat pengurusan mendapati bahawa tindakan dan tingkah laku model dia berperanan dan juga berpengaruh utama terhadap tingkah laku yang tidak beretika. Mereka berpendapat bahawa penyelia ni semerta dan orang atasan merupakan sumber utama yang mempengaruhi tingkah laku mereka, khususnya dia berkaitan dengan soal etika. Selain itu, religiosity dan etika kerja Islam menurut kajian Muhammad pada tahun 2008 terhadap religiosity dan etika kerja Islam dalam kalangan askar-askar. Contohnya dalam kalangan askar-askar di Malaysia, dia mendapati bahawa terdapat hubungan yang positif dan signifikan. Antara askar yang komited terhadap agama, dia mempunyai etika kerja Islam yang tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama saya Ahmad Syafiq bin Kushairi. Saya akan membentangkan kaedah penyelidikan isu etika dalam pekerjaan. Dan kaedah penyelidikan yang kami telah lakukan adalah dengan cara soal selidik dan analisa internet. Jadi soal selidik ini kami telah temu bual dengan salah satu syarikat di Sayong, Kuala Kangsar. Jadi berdasarkan analisa internet juga, kami telah mengeluarkan beberapa soalan dan di temu bual tersebut. Jadi pada pendapat saya, pengurus syarikat tersebut telah melakukan dengan jaya sebab syarikat tersebut mampu beroperasi sehingga sekarang. Jadi apa yang saya dapat daripada syarikat tersebut adalah beliau mampu mengurus syarikat dengan baik, walaupun di dalam syarikat tersebut ada pekerja yang berbilang bangsa, contoh Melayu, Bangla. Jadi dia dapat kontrol lah pekerja-pekerja tu. Tapi biasalah dalam keadaan yang pekerja yang baru, pekerja yang lama. Jadi pekerja baru tu dia nak biasakan diri dengan bekerja, dan pekerja lama dia perlu menunjukkan contoh yang baik. Jadi terdapat jugalah beberapa masalah yang sering pekerja yang sering pekerja lakukanlah. Masalah tu biasalah yang
yang kita selalu dengar, datang lambat, lepas tu cuti tanpa maklum. Jadi benda tu terpaksa pengurus syarikat tu dia nak bagi pekerja-pekerja tu faham dan ikut apa yang dia cakap. Jadi dia perlu buat satu peraturan dalam syarikat tersebut. Jadi supaya pekerja-pekerja tu dapat ikut. Jadi alhamdulillah saya tengok pekerja-pekerja baru mungkinlah agak kurang sikit dan pekerja lama dapat ikut peraturan-peraturan tersebut. Jadi komunikasi dengan pekerja dengan pengurus syarikat juga penting. Pengurus syarikat juga perlu berkomunikasi dengan baik dan juga berkesan dan jelas supaya pekerja-pekerjanya faham apa benda pengurus tu nak sampaikan. Jadi kalau pekerja luar negara tu macam Bangla tu mungkin ambil masa sikitlah kan. Mungkin diorang ni lebih kepada peraturan yang ketat supaya diorang ni dapat ikut. Jadi kalau pekerja-pekerja macam Melayu ni, saya tengok apa yang dia cerita dapat ikutlah rentak pengurus tu. Jadi dalam syarikat tu sendiri ada pekerja Melayu yang orang kata perlu mengambil tanggungjawab lah dengan sale, dengan pekerjaan, dengan dia punya skop tugasan dia. Dia perlu ambil tanggungjawab. Tak bergantung pada pengurus semata-mata, tak bergantung pada yang baru ataupun yang lama sahaja. Jadi dekat situ saya nampak pengurus syarikat perlu memberikan kepercayaan kepada pekerja supaya pekerja-pekerja dia dapat satu keyakinan diri dalam diri diorang supaya aku boleh buat. Tapi berdasarkan apa yang diajar oleh pengurus lah kan, bukannya buat dengan sembrono. Jadi saya tengok dekat sini syarikat tersebut dah beroperasi selama 5 tahun. Selepas tahun-tahun seterusnya saya tengok apa yang dia cerita sangat ada tindakan yang progresif dari sudut adanya faktor-faktor keselamatan yang lain. Contoh macam ada SOCSO, ada EPF dan SOCSO, dan digalakkan untuk membuat insurans. Sebab kita kedai tu tak tahu kan, sebab kedai runcit tu ialah tak tahu apa-apa berlaku, tiba-tiba rak jatuh ke apa kan, kita kena kaki. Jadi saya tengok pengurus syarikat ni dia pandai untuk handle masalah-masalah ni. Tak nafikan ada masalah-masalah yang datang, tapi itu dia dapat atasinya dengan baik. Jadi saya rasa cukup sekadar tu. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Kisrina Batusha binti Nasaruddin, bernomor matrik I2 1305961. Jadi, bahagian saya adalah bahagian Jabatan Kajian dan juga Analisis. Jadi, dari mana saya dapat Jabatan Kajian dan juga Analisis ini adalah berdasarkan jurnal dan juga artikel yang telah kami pilih. Okay. Jadi berdasarkan jurnal dan artikel yang kami pilih ini telah mengikut tajuk yang telah ditetapkan oleh kami. Okay. Jadi yang pertama adalah prinsip etika kerja. Jadi apa itu prinsip etika kerja? Prinsip etika kerja adalah etika yang perlu diikut oleh pekerja-pekerja dalam setiap organisasi. Jadi setiap organisasi yang ada perlu ada etika supaya pekerja-pekerja boleh mengikut etika tersebut. Jadi salah satu etika yang perlu diikut dalam organisasi ataupun dalam sebuah pekerjaan, yang pertama sekali adalah niat yang baik. Jadi bila kita kata niat yang baik tu, kita perlu tidak boleh melakukan perkara-perkara yang terlarang atau melanggar peraturan tempat kerja itu sendirilah. Okay, jadi yang kedua adalah sopan dan beradab.
Jadi, setiap kali kita masuk ke mana-mana organisasi, kita perlu sopan dan juga beradab dengan rakan sekerja ataupun senior-senior yang ada. Kita saling menghormati, tak kisah apa pun yang terjadi dalam satu organisasi itu, kita perlu untuk hormat antara satu sama lain. Okey, jadi yang ketiga adalah berdisiplin. Jadi setiap kali kita di mana saja kita bekerja ataupun dalam organisasi, kita perlu ada sifat disiplin dalam diri supaya kita dapat menjadi orang yang punctual. Okey, jadi yang keempat adalah bekerjasama. Jadi apabila kita kata dalam organisasi perlu ada ramai orang, maksudnya ada hierarki. Contoh, ada pengarah, ada timbalan pengarah, dan juga ada AJK ataupun timbalan-timbalan yang lain. Jadi kita perlu bekerjasama dalam melaksanakan satu tugas. Jadi yang kelima adalah berkomunikasi. Dan komunikasi adalah sangat penting dalam organisasi. Jadi dalam organisasi ni, apa orang kata, tanpa komunikasi, kita takkan dapat laksanakan satu kerja ataupun program. Okay. Jadi yang seterusnya adalah nilai utama etika kerja. Apa itu nilai utama etika kerja? Nilai utama etika kerja ni perlu ada dalam sifat ni perlu ada dalam seseorang bila kita berorganisasi ataupun bekerja. Jadi yang pertama adalah benar. Benar ini sangat berkait rapat dengan niat yang baik. Jadi bila kita ada niat yang baik dalam bekerja, kita akan ada sesuatu sifat benar, jujur. Okey. Jadi yang seterusnya adalah amanah. Amanah, bila kita melaksanakan kerja, apa jua jenis kerja yang ada, kita perlu amanah. Contoh, kita bekerja sebagai banker. Kita memegang duit yang sangat banyak. Jadi kita perlu menjadi seorang yang amanah untuk memegang duit tu sehingga ke tempat yang sepatutnya. Contoh, kita hantar ke bank lain kan. Jadi kita perlu jadi orang yang amanah dalam menjalankan tanggungjawab kita. Seterusnya yang ketiga adalah dedikasi. Jadi dedikasi ni adalah kita perlu bekerja dengan teliti dan rajin, bersikap positif dan juga tegas dan bertanggungjawab. Jadi dedikasi ni kita perlu kata fleksibel dalam melaksanakan apa-apa kerja yang kita ada lah. Yang keempat adalah jujur. Jujur, macam saya cakap tadi, dalam apa jua kerja kita perlu ada sifat jujur. Kalau tak, memang kita susah untuk melaksanakan satu kerja ni lah. Okay, jadi yang kelima adalah penyayang. Okay. Penyayang. Apa itu penyayang? Penyayang ni dalam semua tempat kita boleh luahkan rasa sayang. Jadi dalam kerja, macam mana pula kita meluahkan sifat ataupun ekspresikan sifat kasih sayang adalah dengan bekerjasama lah, bersifat kasih sayang, pemaaf dan juga tidak berdendam. Dalam apa jua kerja yang kita buat, kita tak boleh ada rasa macam aku nak balas dendam dengan company sebelah. Contoh macam tu kan. Jadi itu adalah sifat yang sangat tidak baik dalam organisasi. Dan yang terakhir adalah bersyukur. Jadi kita perlu bersyukur dalam apa jua pekerjaan yang telah kita laksanakan. Contoh, kita ada satu kerja yang kita buat tu tak selaras dengan apa yang kita mahukan. Jadi kita perlu bersyukur dengan apa yang ada, ataupun gaji yang kita dapat tak setimpal dengan kerja kita. Jadi kita perlu juga bersyukur dan juga mengikhlaskan apa yang kita laksanakan dalam kehidupan seharian kita. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ain binti Muhammad Roslan. Nombor metrik I22106230. Saya akan membentangkan kesimpulan. Sebagai penutup, segala penemuan yang telah dinyatakan merumus kepada beberapa cadangan kepada sektor awam supaya dapat berjalan dengan cekap dan berkesan untuk mengelakkan salah laku dalam kalangan kaki tangan. Etika bekerja yang profesional mengikut Islam merupakan satu sistem yang mengawal tingkah laku manusia dari aspek luaran dan dalaman kepada kehidupan individu dan masyarakat. Hasil tugasan saya membincangkan berkenaan dengan profesional, etika moral dan tanggungjawab sosial dalam pandangan Islam
bagi kegunaan era bisnes berkenaan, era bisnes moden dan pengurusan. Seterusnya, dapatlah dirumuskan pengetahuan dan pembelajaran berkenaan dengan etika ni dapat membentuk individu dan masyarakat yang berdisiplin dan berprinsip dalam melaksanakan sesuatu tugasan dalam setiap bidang yang diceburi mengikut organisasi masing-masing. Etika kerja profesional ini juga dapat disimpulkan sebagai prinsip-prinsip tingkah laku yang bertanggungjawab dan yang menentukan tingkah laku moral individu. Prinsip etika ni haruslah dipelajari dan diamalkan oleh setiap individu dalam masyarakat. Tahap disiplin yang tinggi dan pemikiran yang positif menjadikan seseorang individu itu lebih beretika dan bertanggungjawab. Bagi kajian ini, pihak pengurusan perlulah menunjukkan contoh teladan yang baik kepada setiap kaki tangan organisasi tersebut. Dan setiap kaki tangan juga perlulah meningkatkan tahap religiosity masing-masing dalam kehidupan seharian mereka. Pihak pengurusan disarankan memberi kefahaman, menerapkan dan memupuk nilai etika kerja Islam dalam pekerjaan dengan cara menyediakan pelbagai aktiviti seperti kursus, ceramah, pengajian, pembudayaan, teladan dan lain-lain aktiviti dalam kalangan kaki tangan awam. Peningkatan integriti ketua dan religiosity dapat meningkatkan etika kerja Islam dalam kalangan kaki tangan, serta akan memberi kesan yang positif dalam pembangunan dan kecemerlangan organisasi tersebut. Pendek kata, kajian ini telah berjaya membuktikan bahawa integriti ketua dan religiosity sebagai faktor penyumbang kepada etika kerja Islam dan dalam kaki tangan awam. Islam juga mempunyai garis panduan untuk etika kerja yang baik. Ini termasuk memastikan bahawa apa yang dilakukan memberikan kesan kepada semua orang dengan cara yang positif dan mengedepankan keperluan kita sendiri untuk melakukan yang terbaik untuk organisasi tersebut. Antara objektif kajian yang dapat kita terapkan, konsep etika kerja menurut perspektif Islam dan mengkaji faedah-faedah pelaksanaan etika kerja Islam. Etika kerja diwujudkan adalah untuk mengawal tingkah laku para profesional supaya mereka dapat menggunakan segala pengetahuan, kepakaran dan kemahiran yang ada untuk kebaikan semua pihak. Sebagai negara Islam, Malaysia sudah semestinya berusaha untuk meneruskan tingkat usaha dan menerapkan nilai-nilai murni yang dalam setiap bidang pekerjaan. Setiap individu yang bekerja haruslah sentiasa peka dan berusaha untuk mengikuti garis panduan hidup ini, supaya mereka lebih berbangga dengan kerja mereka dan bantu orang lain serta menjalankan tugas mereka dengan jujur dan amanah dan beretika. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for